Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان. ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك. الذي خلقك. وسواك. فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. إن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما لا تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. Ini surah Infitar nih, maknanya kiamat nih, kiamat biasa, kiamat yang pertama berlaku, yaitu kekala yang pertama berlaku, maka tidak ada kuasa lagi manusia boleh lepas diri daripada Allah. Tak ada peluang ada lagi nak buat ibadah, tak ada peluang ada lagi nak merayu, berdoa dan sebagainya. Tak ada. Dan tim sekala itu batal habis semua, batal, tak kira lagi. Ini ayat ini berkenaan dengan kiamat. Ya surah ni, surah-surah yang kita baca sampai akhir ini ialah kiamat yang pertama atau kiamat yang kedua. Iaitu tiap kekala pertama atau tiap kekala kedua. Disebut begini, banyak ayat surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Yaitu setelah tiap kekala berlaku. Yaitu bila setelah sebuah kekala berlaku, idza as-samaa'u fatarat, maka jadilah, itu ketika jadinya langit-langit itu bergugur jatuh. Wa idzal kawakibu tasarat,
Dan ketika digulung, ketika ketika galaksi, bukan bintang-bintang, gugus bintang dia tulis itu. Iaitu gugus bintang sini ialah galaksi telah jatuh, telah berpecah, jatuh. Tapi jatuh lah mana? Maknanya tidak duduk tempat asal. Jatuh tu sini tidak jatuh bumi apa dah, tapi jatuh ni tidak duduk tempat asal. Jadi tak ada bahasa nak sebut tu. Jadi maknanya dia pecah daripada orbit dia. Dia berlanggar segala bintang-bintang dalam galaksi itu berlanggar orbit dia. Bila berlanggar ni dia keluar api. Dia berlanggar bintang-bintang dia keluar api. Dan kesok, bila kesok mana-mana tu, maka akan kesok hal lain. Orbit ni, tepuh ni akan tepuh ni. Sampailah tepuh matahari kita dan matahari kita jadi pecah. Apabila matahari itu pecah, maka bulan pun jadi rusak. Dan bila bulan jadi rusak, maka bumi itu lari pada paksi dia. Bila bumi lari itu kocok adalah kocok pasir adalah. Maknanya lari alignment adalah ni. Lari alignment. Bila kocok tu, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan itu dipanaskan karena bumi itu belah maka laut itu jadi gelegok. Wa idzal quburu mu'sirat. Dan apabila kubur-kubur dibangkitkan semula. Mana orang-orang yang mayat-mayat dalam kubur-kubur itu dibangkitkan semula. Ini istilah ni. Bahasa dia duduk lain ni. Hidup dalam alam roh, alam barzakh tu, alam roh tu. Jadi dibangkitkan hidup semula. Ini ialah kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kesimpulan daripada apa yang berlaku kiamat itu. Alimat nafsum, maka yakinlah suatu manusia itu ma qaddamat, apa saja amal-amal yang mereka telah buat di dunia untuk dia hantar ke akhirat. Dia yakin dah, tahu dah, ni bid'ah tak jadi. Ni bid'ah tak jadi, akibat bid'ah ni maka hancur habis ada lain. Ni syirik berlaku, maka hancur habis. Wa akhara. Dan apa yang hancur jadi tertinggal. Apa saja amalan yang dia buat ikut sunnah, wa akhara, dan apa saja yang dia buat yang jadi hancur lebu, tertinggal. Ya ayuhan insan. Maka Tuhan pun berkata, wahai manusia semua, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang kamu buat? Apa yang memperdayakan kamu? Apa yang menipu kamu untuk mentaati kepada Tuhan kamu yang Maha Mulia? Apa dia? Apa yang tak saya mengesahkan Tuhan? Apa yang tak saya mengesahkan Tuhan? Iaitu apa saja nak buat tu kena pakai brokah, okay? Mayajak brokah, tawasul brokah, apa. Semua ibadat bid'ah ni mereka ikut perantaraan brokah. Baikkan. Apa yang menipu? Apakah yang memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Mulia? Iaitu apa yang menyebabkan kamu usuk di akhirat lah ni, yang memperdayakan kamu dulu di dunia. Sedangkan allazi khalaqaka, dialah Allah Taala yang menciptakan kamu daripada tak ada menjadi ada. Wa sawwaka, kemudian dia memperelokkan rupa paras kamu.
wa'udaka wa'adalaka, dan dia juga yang menyeimbangkan tubuh badan kamu. Jadi rupanya hidungnya duduk molek, mata duduk sini, kaki duduk sini. Saya tengok rencana bahawa ni ada satu orang reka lutut saja satu hal. Lutut palsu ni kan. Lutut palsu ni nak reka satu hal tu. Tak jadi lagi nak buat. Lutut. Reka lutut, join itu saja. Ada seorang lagi pula, tendon, iaitu urat. Urat putih kalau duduk, lutut. Ligamen. Ligamen tu lutut atas, kepala lutut oleh atas dengan kepala lutut oleh bawah. Jadi, pak orang pegang oleh sana, tarik. Pak orang pegang oleh sini, tarik. Tak butuh lagi. Sorat. Jadi manusia tak boleh nak tiru waktu. Jadi Tuhan kata, Fa'adalaka. Dialah yang menyeimbangkan kamu. Mana dia buat kita ni, dalam tubuh kita ni ada bateri. Ada bateri. Jadi bateri duduk mana, cah duduk mana, bagi mana ni, wayar duduk mana, satu nak cari. Tak. Semua tu duduk dalam tubuh manusia. Tuhan memperelokkan mengikut ukuran yang dia tetapkan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada mana-mana rupa. Ma syaa rakkabak. Pada mana-mana rupa, mana-mana tempat. Ma syaa apa saja yang Allah Taala berarti itu rakkabak. Dia boleh mengubah, menyusunnya semula. Kalla. Bahkan sebenarnya, mereka yang mensyirikkan, kalla, tidak sekali-kali mereka terpupur pada Allah Ta'ala itu, melainkan ada satu sebab. Sebab ni sebab dia. Kalla, bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka sebenarnya sekali mendustakan terhadap hari akhirat. Ni nak saya ada ayat ya. Dia antara orang-orang masuk neraka ni yang ada sebut dalam Quran jin. Neraka jahannam ke apa semua ni antara perkataan-perkataan yang Tuhan sebut dalam Quran-nya ialah pertama sekali kafir. Nah, waktu mudah faham kita yang kafir. Paksa lagi dia kata sombong. Orang sombong ni pak dia neraka jahannam. Orang sombong. Sombong sini ialah nak terima mengesahkan Tuhan tu, dia sombong nak terima. Pasti dia. Nak Quran yang dibawa ni, sombong dia nak belajar. Hadis yang diberi, sombong nak belajar. Akibat tu dia pun jahil. Akibat jahil dia pun lawai lah. Dan dia lawai tu dengan anggapan dia buat tu. Pula. Ni yang bisik ke saya, boleh tu. Susah. Selaginya, mereka tukadzibu nabi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mana ayat-ayat tauhid ni bila ayat dia lawan, dia tolak. Ayat-ayat tauhid bila diberitahu dia tolak. Selaginya ialah kazzabu birrusul. Dia mendustakan ajak rasul. Ajak orang yang mentauhidkan dia kepada Allah tu dia tolak. Ya? Tapi ayat lagu tu tidak banyak sangat. Tapi banyak katanya mendustakan ayat-ayat tauhid kami. Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan iaitu menolak ayat-ayat tauhid Allah Taala. Bukan ayat hasmaya apa bukan tu. Kita mula tolak ayat tak faham kita dah. Kamu semua dia tolak, dia tolak mana-mana ayat Quran dia tolak, pukul dah. Contoh besar nak baca hukum faraid tu Negeri Sembilan kata dia bakal ada perpatih. Pukul belakang. Mana hak amal tak percaya, percaya dia tak amal tapi dia percaya. Pukul dia apa?
Jadi risau diri dengan raja-rajanya sekali. Tu dia. Tak ada siapa dia tegur ni. Tak ada dia tegur. Kalau ayat para ini, apa ayat semua sekali? Kalau semua. Tak berat kan? Kalau so tu pun dah. Tapi alasan mereka je lagu ni. Awak ni ikut ada. Kita ni ikut ada perpatih. Awak ikut ada temenggu. Kita ikut ada sunnah. Dia kata temenggu. Kita. Kena kecek juga. Kena kecek lagi nya. Oleh kerana benda ni dalam Malaysia. Jadi semua mufti-mufti. Pakat temenggu belakang. Ustaz-ustaz pun pakat temenggu belakang. Pasal dia so negeri kan. Awak cuba bayarlah. Kalau IFP ni menguasai so negeri. Jadi tak seperti IFP tu pun sorak sekali dengan seperti kita. Gitu lah ni. Kecik mudah-mudah lah. Allahu Akbar. Lagu mana lah. Tak buat tak tahu. Jadi so lagi ini ayat ni. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka mendustakan dengan hari pembalasan. Lagu mana dusta ni? Bila kata percaya pada akhirat ni. Macam orang tak percayanya hanyalah orang yang tak percaya kepada Tuhan ada. Iaitu pokok etis. Hindu dan Buddha. Orang lain semua percaya ada hari pembalasan. Jadi orang lain waktu tu nampak dia tak percaya pada hari kebangkitan. Hari pembalasan dia tak percaya. Nampak dia. Tapi hak ni bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka pernah sekalinya mendustakan dengan hari pembalasan. Apa dia? Iaitu dia buat dab. Dia berani buat dosa ni kerana dia tak percaya hari pembalasan. Mudah ya. Berani buat dosa ni kerana tak takut kepada neraka. Tak berharap pada syurga. Mudah ya. Lepas tu macam mana nak percaya? Saya di Taman Negara pun ni, awak kata satu rombongan daripada Taman Tun Musyid 30 orang. Kecil dengan saya kali 15 ke 20 orang. So majlis ya, so majlis. Saya masuk tu dia sudah semayasa. Sudah semayasa. Dia baliklah waktu barak kok dia ni. Dia nak piyongnya nak gapo semua ada bakor ni. Jadi bila dia tengok saya ni dia pun tanya. Bila start nanya tu, bila dia start nanya kita pun bayar. Dia tak tahu ni awak dah dengar selama ni, dia tak tahu rasa benda ni ada. Dia tak tahu bahawasanya ustaz hak ngajar tak boleh ambil upah ni dia tak tahu. Benda tu tak boleh sungguh. Dia tak tahu. Dia nak gamaknya tak apa dah. Ya? Dia tak ada dah. Memang royak mana. Royak mana tak boleh. Dia pasal agak kalau dia nak tanya dia tak tanya dah. Kita provoke lah. Provoke. Lepas tu ajar kita baca hak mucak dua kalimah syahadat. Lepas tu kita tafsir napok. Tak tahu dia. Dua kalimah syahadat tu bila dibaca betul ni napok kekeliruan dia ada. Lalu saya kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Maknanya kalau ikut ajaran orang lain, dia kata kufur. Dah cuma kita nak lipat tak boleh lah. Pasal baru kan. Agak-agak dia panggil, hari mak ni kau satu ni kau masuk di Kuala Lumpur. Dia ambil nombor telefon. Agak-agak gitu. Jadi sini kalau tidak sekali-kali bal tukadzibuna biddin, bahkan mereka tu sebenarnya masuk neraka ni ialah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, iaitu dia tak percaya hari kebangkitan. Macam mana tak percaya? Daripada 20 orang tu saya tanya dia, awak cuba beritahu saya tentang syurga. Semua pun awak mana tahu ni kau sia ayat belaka. Dia pun ayatlah syurga tu ada anak bidadari.
Mula-mula sekali yang tu. Okey, nombor satu. Lepas tu, nak makan gapo boleh langgar. Dua. Lepas tu, gapo nak boleh juga. Tiga. Lepas tu, duduk dalam istana. Empat. Bila semua sekali tu, 9 orang je. 9 orang je. Seramai-ramai 20 orang ni tak lepas kau ni. Tapi ada so lah kau terpala ni. Ni baru balik semaya lah kau. Jadi 9 perkara tentang syurga. Saya pun jawab awak tak tahu syurga ni. Awak tak tahu. Awak percaya New York tu ada. Bagaimana ayah ada mula ada beritahu dari jatuh tu baru buat tahu so. Bagaimana? Tak tahu kan. Kalau gitu tak. Gitu kan ni. Tak pernah. Pasal apa yang tak cara ke New York tu? Pasal tak berharap untuk pergi sana lah. Kalau berharap nak pergi, buat research lalu. Tak. Kau. Gitu. Maknanya tahu. Tetapi beriman tu yang iman tentang akhirat tu yang amat lemah. Yang amat lemah. Saya kata, rumah ni, dinding ke dinding. Dinding elek sana, dinding elek ni, 83 mile. Dalam bahasa Arab tu mile tu, batu tu. Orang putih ambil. Jadi mile, rupa. 83 batu. Dinding, bucu dinding elek sana, bucu dinding elek. Tinggi 80 batu tinggi. Dinding ni kat jokong, batu emas pun ada, batu perak pun ada. Seli-seli pun ada. Lepas tu, pasta simen nak ikat tu dengan kasturi. Misk. Kasturi. Maknanya sebuah istana tu wangi sama-sama. Lepas tu tak ada lampu. Tak ada spotlight lampu apa tak ada lampu. Lepas tu duduk tingkat-tingkat lapis-lapis. Di mana orang luar boleh nampak orang dalam. Orang dalam boleh nampak orang luar. Pasal apa boleh nampak? Pasal orang lain tak boleh pergi. Buat kita yang anak-anak dia yang duduk situ. Tak boleh pergi orang lain. Isya tak boleh mari. Memang saya gitu lah. Tak boleh mari. Pada jumpa, di clubhouse mana-mana. Gitu. Hari tertentu, wifi pun clubhouse mana-mana. Jadi, waktu ni akhir raya dalam surga ni, akhir raya air ngalir. Ngalir tu ikut arah kita tak pandu. Oh ni jadi raya dah tapi ayat tak jumpa lagi ni. Akan jumpa ni. Surah lepas pada ni. Di mana air sungai tu ada 4 batas sungai dalam rumah ni. Dia tidak kata pahit air, dia kata sungai. Awak cuba bayangkan sungai kita tu ada tanah. Geluk itu macam parit itu ada air itu dalam itu panggil sungai. Tak, alur itu kecil sikit. Jadi sungai di dalam surga ni dia gerak tu dia tak ada bekas. Dia gerak dengan sendiri. Lepas tu ikut dua dia kata awak hari ni ayat ke sungai. Awak hari ni lalu kot selit. Lepas tu kita ada kecil. Besar ya. Awak lalu kot dinding, masuk ke dapur tu, itu lepas naik ke atas kan, daripada bawah naik ke atas tu, kot naik luar bawah itu kita dulu. Kita nak guna apa panggil lagi lepas ni. Lepas tu tak payah nak ambil tu. Lepas tu dia tak ada air condition situ, dia tak ada matahari, dia tak tahu tak ada matahari. Lepas tu tidak sejuk. Bila tak ada matahari, dia kena sejuk tau, tak boleh pergi tau. Tak? Keadaan dunia lah. Ya. Bila tak ada matahari, mana tentu dah sejuk. Mana jadi beku lah. Sejuk tu lah. Matahari tak ada dah kan orang belajar dah. Ya. Lepas tu tidaklah dia tu dingin. Dingin tu bahasa Indonesia kata tu. Beku lah. Jadi, lepas tu pokok tu tumbuh tak perlu air. Kita lah ni nak bila pokok nak tumbuh nak kena air, nak kena baju, nak kena ada orang jaga, bukan?
Ni tumbuh sendiri. Lepas tu tak perlu ada sumber untuk bahan mentah untuk pokok tu tumbuh. Tak ada. Tuhan buat dengan luar biasa kan? Lala ni Tuhan buat dengan asbab. Pokok ni kena tumbuhnya lagu ni. Pokok ni jenis menata kena buat para. Pokok ni hak cabai kena buat gini. Pokok ni pesi padi ni, ane 3 bulan sekali kena tuai dia. Gitu. Dulu tidak gitu. Dia tak ada asbab ni, tak ada. Tak faham hak ni, tak faham surga. Kita nak fikir surga ni seperti mana atas dunia ni. Taklah, tidak begitu. Jadi mereka tu mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, iaitu mereka tak doli. Apa dia kat surga tu? Tak doli. Apa dia kat neraka tu? Tak cara. Hari pembalasan tu sendiri, hari sama tu sendiri, dah ke mana? Tak tahu. Hari kebangkitan lah ke mana? Tak tahu. Kiamat lah ke mana? Tak tahu. Dia 5 perkara semua sekali. Pertama sekali kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Yang ketiga, pada mahsyar. Yang keempat neraka. Yang kelima, syurga. Jadi 5 perkara tu kena tahu detail lah. Kok kita ni. Kalau tak boleh royak cerita kat orang tu, dia tak arif lagi. Maknanya kena belajar lagi yang gitu ya. 5 iaitu kiamat. Kiamat so. Kiamat ni. Laku kiamat, syarat kiamat kena tahu. Yang kedua, hari kebangkitan. Macam mana dibangkitnya, jalan nak pergi mana, apa semua. Lepas tu, perkara berlaku daripada mahsyar. Kedudukan daripada mahsyar dan kedudukan pembicaraan daripada mahsyar. Saya tanya contoh mudah kan? Contoh mudah sekali. Dalam di pada mahsyar itu ada telaga Kautsar. Dia tidak telaga orang Melayu panggil telaga. Dia dipanggil lautan. Lautan Kautsar. Iaitu siapa dia minum dia sedok tidak akan terhaga siapa bila-bila. Nabi kata seperti susu campur dengan nisab madu. Duduk mana Kautsar ni? Duduk dalam syurga kau. Tu dia. Kau duduk mana? Ni, tak tanya. Jadi kalau tak tahu ayat ni kan. Iaitu duduk sebelum dijumpa Nabi tu nak sapa kepada mahsyar tu lalu tasik Kautsar ni dulu. Jannah tu lalu jumpa Nabi. Nabi ada di situ tu. Lepas tu ada. Jadi mengikut riwayat hadisnya seolah-olahnya daripada Damsyik di utara, Yaman di selatan tu lebar je. Maknanya tak ada siapa dia tak boleh minum lah. Tapi hanya orang beriman saja boleh minum. Lagu Kautsar untuk nabi-nabi lain itu ada juga. Lalu kecil tu, lalu baru siapa tu. Sebab tu orang yang duduk di pada mahsyar tu, bagi orang beriman tu dia tak ada harga. Dan orang beriman lama mana di pada masyarnya? Iaitu 5 waktu semaya. Ya 24 jam dia seluruh. Bagi orang kafirnya juta tahun. Tuhan boleh panjang untuk orang kafir dan pendek untuk orang beriman. Kau tak boleh Tuhan. Ada. Tu dipanggil beriman lah. Jadi kalau tak boleh royak tu kan. Mengaji lagi ya. Mau tak ngaji langsung tu kan. Tengah jawab beriman kuat. Sebab tu dia kata kalla bal tukadzibu nabiddin. Bahkan tidak sekali-kali, bahkan sebenarnya mereka itu mendustakan hari kebangkitan, hari cara tu. Wa inna alaikum lahafizin.
Dan tidak ada tanggungjawab kamu untuk menjaga amalan-amalan orang daripada masyarakat besok. Tak ada siapa dia ada tanggungjawab untuk jaga amalan-amalan orang masa nak cara besok. Termasuk nabi-nabi. Ni dia panggil akidah ni, belakang ni. Ni dah ayat ni. Wa inna alaikum lahafizin, dan tidak ada tanggungjawab atas kamu Muhammad. Mana ke nabi tak ada tanggungjawab lahafizin untuk jaga amalan-amalan orang beriman ke ataupun orang kafir. Tak ada. Di dunia pun tak ada, di akhirat pun tak ada juga. Sambung ayat semalam lah juga lebih kurang tu ya. Jadi Tuhan awak mari tu ayat kita ni sikit-sikit. Ni surah ni sikit, dia ayat surah ni sikit, surah ni sikit. Pasal Tuhan tahu kita ni pecah kepala lah kalau ajar belakang sekali juga. Jadi hak jaga amalnya ialah kiraman katibin, iaitu malaikat yang mulia. Katibin yang menulis dalam kitab-kitab Roki Atik. Waktu tu Roki Atiknya lagu mana tulis pula? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu setelah apa saja yang kamu sudah lakukan, baru dia tahu. Akidahnya ialah malaikat ni hanya tahu apa yang manusia buat. Kok dalam hati tak tahu. Kok akal buat tak tahu. Kok dalam hati Allah saja yang tahu, dan Allah Taala tak kongsi dengan siapa-siapa ni. Jadi tak suruh ayat lah tu wali mana pun dia tahu beringat sikit ni guru ni kena ni balik nama dia tahu. Tuhan tak beri kongsi ilmu tahu ni kepada mana-mana manusia termasuk Nabi. Nak tahu dari hati tu tak ayat sah-sah. Termasuk mereka hafazah ni, mereka yang menjaga, termasuk jaga amal kita. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku pembicaraan tu, maka Tuhan bila amalan tu dibentangkan, maka Tuhan kata capuk amalan tu. Kata mereka Roki Atik ni kata, ya Allah, sayalah saksi dia memang buat sungguh. Tuhan bertanya, mu tahu hati dia? Ada kan? Tengok aku lah. Waktu tu ibadat ya rusak. Lepas tu selaginya lekatnya hanya tulis, tak tahu nak pergi Makkah banyak mana. Ngapain juga tu? Dia sedara tu ada. Sedaranya buat goni. Makkah tu Tuhan yang punya. Awak melekat ni je tulis. Dia nak beri pahalanya Tuhan. Melekat ni sebagai penyempurna ya. Tuhan sudah tahu dah apa yang mereka lakukan, tahu dah. Apa tu? Pasal innahu alimun bi dzatis sudur. Allah Taala Maha mengetahui ikhlas ke tidak manusia tu dalam hati dia. Jadi Makkah diberi berdasar pada ikhlas. Selepas ibadat tu betul ikut sunnah, dan maka tidak ada riak nak menunjuk orang apa semua dari belakang waktu, maka selagi nilainya ialah ikhlas lah. Ikhlas tu, maqam ikhlas tu satu bab. Lepas tu email orang tu pula. Email. Tapi Makkah tu. Ni Makkah ni berasal pada ikhlas dia. Selagi email dia. Email ni kena berasal pada ilmu. Kita duk ngaji mula, siapa-siapa baca wirid kuat, semaya banyak kan email kau kuat. Waktu diajar oleh penunggu kubur mula. Saya sendiri lah kayak tu. Bila kita belajar hadis dengan Quran ni, tiba-tiba email ni naik dengan ilmu. Yakin kerana ilmu. Ilmu sikit, yakin sikit. Ilmu banyak, yakin banyak lagi. Gitu. Jadi ilmu dan ikhlas ni hanya Allah Taala yang menilai. Jadi ya'lamuna ma taf'alun,
Malaikat ni tahu apa saja yang kamu telah lakukan. Jadi akidahnya ialah Allah Ta'ala tahu sebelum manusia buat, sebelum manusia dilahirkan, dia tahu. Dia tahu belakang. Manusia ni apa yang masuk akal, apa lunggu, apa dia tahu semua. Dia tahu dah. Cuma cara tu nak zahir keadilan Tuhan. Ya. Sebab tahu dia tahu dah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami ni orang-orang yang beribadat sempurna pada Dia. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Dia buat baik di dunia dulu. Buat baik. Tuhan panggil buat baik. Itu orang yang tunduk agama dia. Tuhan dia panggil buat baik. Itu sama ada dia ibadat pada Tuhan dia. Lepas tu dia tabligh untuk Tuhan dia. Dia bersedekah kerana Tuhan dia. Dia bersedekah kerana takut pada Tuhan dia. Dia bersedekah kerana mengharapkan surga. Semua sekali itu Tuhan panggil baik. Orang lagi. Orang baik. Innal abrar lafi jannat na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam nikmat yang besar. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, yang jahat dan derhaka, yang buat syirik kepada Tuhan itu, lafi jahim, duduk dalam neraka jahim. Yaslaunaha, yang mereka pasti akan memasukinya yaumaddin, pada hari pembalasan esok. Lah ni tak masuk lagi. Esok pasti masuk. Gitu. Wa ma hum anha, dan tidaklah mereka daripada neraka yang mereka akan masuk itu bighaibin, dapat melarikan diri ataupun menghilangkan diri sekala rupa dia panggil kan. Panggil ni ni orang ni nama dia ni mana tak ada dia tu kan. Gila. Tak ada. Lagu tu tak ada. Ada apa-apa orang masuk dalam neraka tu buat tunjuk perasaan kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, 999 orang setiap 1000 ni kamu bubuh dalam neraka. Jadi pokok 999 orang ni setiap 1000 ni waktu dia perasaan. Boykot tasawir nak tahan daripada tak masuk neraka. Pasal tak kecek betul. Besi tadi. Demo ni apa pasal demo ni? Pasal Cina di Cina mana demo? Bukan tahu bila kau kamu mana kau, ramai mana kau, tak tanya belakang pula. Oh, tak ada masa nak kira ahau ke. Tak nanya. Senyap. Walau tara izil mujrimuna nakisuruhum min rabbih. Kalau sekiranya kamu dapat lihat orang-orang yang berdosa banyak tu duduk di sisi Tuhan mereka, surah Alif Lam Mim. Walau tara izil mujrimuna nakisuruhum min rabbih. Tunduk khusyuk pada Tuhan mereka, tunduk pada khusyuk pada Tuhan dia. Juga takut khusyuk inda rabbih, di sisi Tuhan mereka. Sambil berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami dengar ada derumai neraka, gelegok neraka terdengar. Absorna, dan kami sudah tengok. Dan neraka ni juga dapat di pada masa ni hari ni. Orang beriman tak tengok ni. Orang beriman tak tengok. Orang kafir. Orang masuk neraka pergi neraka. Klik je neraka pada nanti. Ayat 10 pada ni, surah 10 pada ni kita baca. Yang lupa ke ataupun mari. Yang lupa. Lepas tu Rabbana absorna, kami tengok dah. Wa sami'na, kami dengar dah neraka. Mula-mula tengok, lepas tu dengar. Farji'na, lepas tu dia kata farji'na, kembalilah kami semula dengan cara Tuhan buatlah semula langit. Tuhan buatlah semula galaksi-galaksi, matahari, masuk matahari kita. Dan planet-planet, dan juga bulan, dan bumi kita, buat air semula, buat pokok semula, binatang-binatang semula, supaya kami boleh hidup semula tanpa bumi. Pasal
na'mal amalan solihah. Kerana kami nak buat amal soleh setiap hari ni. Na'mal amalan solihah. Pasal amalan yang kami buat ni kalau boleh kat molek pada nabi-nabi buat kalau nak buat. Buat apa yang nabi buat tu. Nabi buat tinggi bagi kita nak buat. Pasal inna muqinun. Pasal hari ni kami yakin dah. Yakin di akhirat tak jadi apa. Seperti mana orang duduk dalam jail kan, dia yakin dia masuk jail, dia yakin dah tu. Dia lelah ni hak dalam jail nak topik ya. Tak topik kata saya pakai pada maka Tuhan bertanya, "Wama adraka ma yaumuddin?" Dan apakah kamu tahu tentang hari kiamat? Hari pembalasan. Tuhan tanya ni. Seperti mana kita kena tanya saya kita tahu bagaimana hari pembalasan ni lagu mana? Hari kiamat. Dia kata hari kiamat, tapi kiamat tu sendiri makna lima kali. Hari kiamat ni atau hari kiamat ni disebut kiamat tetapi bermaksud 5 kali. Wama adraka ma yaumuddin. Dan apakah kamu tahu tentang hari kiamat itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Tuhan tanya lagi, apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan itu? 2 kali tanya ni. Kitanya buat dak ni. Di surah ni, pas surah lain tanya juga ni. Iaitu harinya lagu mana? Yauma la tamliku li nafsun li nafsin syai'a. Iaitu suatu hari dia tidak ada lagi siapa-siapa yang memiliki kuasa di atas diri dia untuk tolong siapa-siapa. Sikit pun tak ada. Maknanya mak nak tolong anak nak tolong pok, nak tolong siapa, nak tolong bini, nak tolong lelaki, boleh semua. Supaya ayat malak kat ni. Pak kita lelanian ke kubur Nabi ni. Ya Rasulullah, ingat saya kata lah kita semangatnya ni sabar kubur. Allah. Ya Nabi sendiri tak ada kuasa, tidak kok. Tak ada siapa dia ada kuasa. Itu kata. Wal amru, dan segala urusan pada hari yauma'idhin, pada hari itu lillah, milik Allah saja. Tak ada milik siapa-siapa ada kuasa. Maknanya sebelah Tuhan ni tak ada Nabi Muhammad, tak ada. Sebelah ni lagu mana mak? Boleh dah ni nak masuk saya ni dah juga. Tak tanya. Atau bertanya Jibril ke lagu mana boleh kan nak sumak dia ni dan aku ni? Tak tanya. Kalau Nabi-Nabi tak ada lagi kanan aku Tuhan. Segala mereka pun tak ada lagi gitu ya. Ataupun capu. Ataupun buat privy council dulu. Pokok semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wali-wali, mereka privy council dulu. Kita kena tentulah lagu ni, lagu ni, lagu ni, aku. Tak ada, saya sogai waktu saya pulang. Dia sogai. Tidak sepuluh ni lah. Cara tak berat-berat tu kan kena ada 3 tu akhir, kena ada 5 tu akhir, 7 tu akhir pada. Cara saya sesuai saja. Jadi dia boleh buat perbicaraan ni serentak sekaligus kita bakar ni. Kau tak boleh Tuhan. Jadi hari yang tidak ada kuasa bagi sesiapa untuk tolong sesiapa pun sikit pun. Ini dakwah surah. Dakwah surah, dakwah tentang hari akhirat ni apa? Ayat 19 ni dakwah iaitu apa saja urusan akhirat ni dah ayat dia. Kalau siapa dia kata selain pada tu waktu ayat ni. Dakwah akhirat ni dah ayat. Nabi bagi syafaat, Tuhan ni buat dia wayak blanket dah ni. Sehingga dah bila lama masa
Bila lama masa, manusia itu tumbuh jaga sebenarnya. Kalau lama sangat ni kan, jadi rayu, bisik. Maka kitanya, maka satu rombongnya royak ke bisik-bisik. Ini royak ni. Cuba tengok. Royak ke Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh. Aku makan pokok kunti aku langgar. Kata tu kan. Gigi kena. Kena. Ini kata aku doa pada Allah Ta'ala mati habis rumah aku. Jadi tak perlu tiga. Gigi ke Ibrahim. Gigi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dia ada wasilah juga dua kali. Kamu pergi kepada Musa. Orang yang kalamullah. Dia kecek dengan Allah Ta'ala direct. Dia buat kira. Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku baca orang mati. Tak tahu lagi tu aku ke tak. Dia royak tapi hari ni tak tahu. Dia nak apa sungguh ke tak tahu. Tak. Royak ke Nabi Saleh. Tak dia? Nabi Isa alaihissalam. Royak ke Nabi Isa. Nabi Isa kata, anak murid aku semua sekali puji aku sebagai Tuhan. Sebagai perantara dari Allah Ta'ala. Aku royak jangan. Dia pergi buat. Dia jumpa Muhammad. Dia jumpa Nabi. Jumpa Nabi kata jalan. Saya. Lalu Nabi sujud bawah arah selama 40. Dapat tanya 40 hari, Nabi senyap. 40 minggu, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Dan Nabi baca lafaz-lafaz tasbih. Puji Tuhan yang pernah diajar pada dia. Habis itu. Sampai tak ingat kata. Habis. Nak mana Tuhan jaga sebab ni, baca lafaz. Lalu Allah Ta'ala ajar kepada ilham kepada Nabi untuk baca lafaz-lafaz lain yang belum diajar masa duduk di dunia. Lalu Nabi baca, duduk dalam sujud ni. Baca duduk dalam sujud. Bawa arah. Lalu saya kata akak kepada kamu Muhammad. Mintalah. Saya aku kena. Jadi mula-mula sekali Nabi minta ni lah dicepatkan cara. Dan yang kedua, semangat. Maka Nabi kata dari hadis Abi Daud, aku dapat semangat dengan batas-batasnya. Maknanya gini rekanya. Orang dalam surah ni, ni yang boleh faham. Kalau luar tu, nak boleh ngaku lagi. Gitu. Dengan nama-nama tersenarai. Siapa dia bersenarai ni, Tuhan sendiri. Tuhan bersenarai ni, senarai. Beri penghargaan kepada Nabi, supaya Nabi beri kepada orang-orang yang boleh. Dan Nabi hanya boleh beri kepada orang yang dia tahu. Siapa dia? Sahabat dia ya. Sahabat dia tu, kira ke sahabat pula lah beri kepada anak murid dia. Anak murid tu tabi'in beri kepada tabi'in. Waktu sampai ke akhir zaman. Nabi pula beri kepada yang dia boleh tu kepada Nabi Isa untuk umat Nabi Isa, kepada Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Suhaib, Nabi Gafar semua sekali. Secara berasal pada senar itu. Jadi adalah senar ayat Tuhan beri ini saja, itu saja yang boleh masuk surga. Tanpa hisab. Tanpa hisab itu maknanya hisab yang mudah. Dipentai ke amal ngaku saja ya. Ngaku ya. Baca cepat. Ngaku. Habis. Gitu ya. Tunjuk paspor kan. Gitu ya nih. Sudah tunjuk juga paspor di kaunter imigrasi itu. Cuma tak jauh ya lah. Tuh. Pegawai imigrasi kata gitu. Kalau itu. Tengok gambar. Tengok bisa. Awak kaya gitu. Kalau dia tanya, yang soalnya agak soal ngakar. Saya tanya kenapa? Ngakar gitu. Kalau dia tanya apa? Isa yang mudah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang menerima Isa yang mudah. Nah, ini ialah surah Al-Mutaffifin. Targetnya 4 surah.
Jadi al-mutaffifin ini ialah bila kiamat berlaku, bila satu orang sudah mati, ruh orang beriman akan ruh manusia ini akan duduk dalam alam barzakh. Bila mati saja manusia, ruh dia dan amal ibadat dia itu duduk dalam alam barzakh. Yaitu bagi orang beriman, ruh dia dan amal dia duduk di illiyin. Bagi orang-orang yang kafir, ruhnya dan amal ibadatnya duduk di sijjin. Yaitu dasar bumi bawah. Ini apa? Lali dia. Maka ini royak saja, ini dapat lali. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Surah Al-Mutaffifin. Jadi surah Al-Mutaffifin ialah apabila nama-nama sudah disebut, tertulis, sama ada orang termasuk surga atau masuk neraka, maka tiada siapa lagi lah tulis-tulis. Tak ada siapa dia lagi tulis. Sudah tertera, tertulis, siapa-siapa yang ada neraka, termasuk neraka, siapa-siapa yang surga, termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bersalah bagi orang-orang yang ada sifat curang. Ini hanya itu. Ayat pertama ni, ayat ni rujuk pada orang-orang yang niaga. Celaka bersalah orang-orang yang curang dari segi perniagaan. Yaitu alladzina idza, yaitu orang-orang yang apabila iktalu 'alan nas, yaitu apabila diterima tukar apa sukat ataupun timbangnya ala situ dia sepatutnya ala tu di atas manusia. Bila dia sepatutnya annas dari segi bahasa Arabnya. Tapi oleh kerana sini ala, bermakna ala sini menunjukkan kuasa. Maka dia akan memaksa manusia yang berniaga dengan dia ni, dia beli bagai sana, dia tahu pun
supaya memberi supaya memenuhi sukata atau timbangnya malah kena lebih dia paksa orang yang jual dengan dia, orang yang dia jual yang dia beli barang tu supaya orang itu beri ke dia dengan sempurna, nak barang nak ori belaka, nak lebih dia paksa RM10 dia paksa susah tu sifat tu biasa ya, gerak lah tu. Wa idza kaluhum, apabila mereka menjual atau mereka menyukat untuk orang lain, orang beli barang dia, awazanuhum, atau menimbang atas belian mereka tu, yukhsirun, mereka merugikan orang yang beli. Mana kelo? Jadi tangan dia beli, dia nak supaya dia naknya bagi ori laka ke dia, nak murah, nak ori, nak lebih. Dia paksa kata supaya beli ke dia. Tangan dia jual, habis pun ya, bagi orang untuk dia beli. Gitu. Saya ingat dulu masa zaman itu dia kita beli beras dengan tukar support. Awak dah tahu saya dah. Jadi ada dua cara. Suka dia betul, dia betulnya akak tu ambil banyak dari pom tu. Lepas tu kayu gerak. Gerak tu gerak ke atas. Kayu secukup pun tu. Kayu banyak kan? Terus setengah. Tengok tu yang makan. Tak kata. Cukup lah ni. Lah ni tukar mata. Macam-macam lah. Semua sekali ni, dia rekah ni lagu ni. Bila dia jual, dia suruh orang, dia nak barang tu molek dia. Dia nak barang tu, alik dia tak rugi rasa. Lepas tu nak banyak, nak lebih. Bila dia jual, dia nak ala kawat kali orang laku. Ni orang laku. Masa dosa tu bunyi nampak sikit ya. Tapi duit yang dia beli boleh tu haram dia. Orang dia beli dengan orang tu tak apalah dia beli, dia jual. Tapi perangan ni ada seorang pokok tak sah. Kalau tanah dia selia air dia kata tanah dia tinggi. Kalau tanah dia tinggi dia kata tanah dia boleh main bola. Kita nak beli tanah dia jual mahal. Dia nak beli tanah kita, bagi 3 juga. Dia kira benar. Ada sejenis, tidak semua. Semua. Tidakkah? Yazunnu. Tidakkah mereka sangka? Iaitu tidakkah mereka yang yakin? Ulaika annahum mab'utsun, bahwasanya mereka yang ada sifat-sifat seperti ini, sesungguhnya mereka itu percaya mereka tidak akan dibangkitkan semula. Bagaimana? Dia buat dia berani tipu tu kerana dia tak percaya akhirat. Rasa kalau dia percaya dia tak akan buat ni. Azab neraka tu besar kan? Kok masa apa nak buat ni? Hanya orang yang tak percaya ke akhirat, tak percaya dia dibangkitkan untuk diadili. Annahum mab'utsun. Ayat ni mari ni kalau ustaz tu tak boleh ayat molek, dia jadi rujuk pada orang kafir saja. Jadi Quran ni tidak untuk orang kafir saja, orang kafir tak baca ni. Orang Islam bacanya. Bermakna orang Islam ni dilarang daripada buat perangan-perangan ni. Yaumin azim, pada hari yang besar, iaitu hari pada mahsyar besoklah. Iaitu harinya macam mana? Yauma yaqumul munnas, hari di mana bangun berdiri seluruh manusia daripada Nabi Adam dulu sampai akhir zaman, di Rabbil alamin, menghadap pada Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga alam semesta.
Kalla, tidak sekali-kali. Tidak, jangan sekali-kali kamu curang. Ada kamu tipu, jangan kali-kali nipu. Inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya kita amal orang-orang yang durhaka itu duduk di sijjin. Dia duduk di sijjin, dia pun duduk situ. Sijjinnya yaitu bumi bawah. Kali sijjin itu ibarat pada bumi lah juga. Pusat bumi. Jadi, kalau waktu dimaksudkan bumi yang 7. Maknanya kalau siapa-siapa baca talqin ngadak lah bawah kan? Baca orang yang surga. Kau lagi mana? Saya berharga pun. Baca lah bawah kan? Baca kau orang masuk neraka. Gak orang nak masuk neraka, dia bila lucu nafas, dia tak boleh tak ada tobat dia. Tak. Kecuali anak dia minta ampun dosa dia. Sekiranya dia tidak syirik ke Tuhan. Kalau dia syirik ke Tuhan, anak dia yang soleh minta ampun ke, anak dia yang soleh penjual Abu Jahid pula, mati syahid pula. Doa anak dia yang mati syahid gini pun tak apa. Kalau ibu bapa dia tadi syirik ke Tuhan. Kalau dosa biasa tak apa. Waktu ya bila dia buat tahlil yang mati tu kan, dia baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi anhum syai'un lillahi ta'ala al-Fatihah. Makna dia dah kepada hadrat Nabi Muhammad yang terpilih. Wa alihi segala keluarganya bini ada 9, bermakna tertua ada 18. Minta ulang lah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi anhum syai'un lillah ta'ala al-Fatihah. Waktu dibaca permulaan nak buat tahlil, permulaan nak buat maulud, permulaan nak baca wirid tamak. Wirid tamak tu tak perlu apa semua tu kepala dia ni. Kepala dia. Akak nekah pula ni, ilah Dr. Joko. Saya dengar baru ni ustaz nak mengajar, nak ulang mengajar waktu ilah Dr. Joko. Ya Allah. Baca dalam masjid. Betul ada. Allah tak berhenti semati la ilaha illallah. Dan ini makna dia dah. Kepada hadrat Nabi Muhammad yang terpilih. Wa alihi segala keluarganya, iaitu bini ada 9. Bermakna tertua ada 18. Amu abdi ada 2. Amu abdi pula 2. Belah. Tidak bini tu amu abdi dia 2 dia. Lepas tu mana tertua, lepas tu Natu maknanya lepas tu tak besar lah pulaknya. Tak. Tak besar. Lepas tu ada ipar, kakak ipar, abang ipar. Pupu bini, gua pupu bini. Anak banyak dia belaka. Kok? Lepas tu buat sahabi dan segala sahabat. Sahabatnya, mengikut hadisnya, satu hadis kata 124,000 orang semua. Masa Nabi wafat. Masa haji wida Nabi. Masa al-yawma akmaltu lakum dinakum, masa ayat turun tu ada 124,000 orang yang serta Nabi buat haji. Tengah kata pula masa Nabi wafat tu 140,000 orang. Masa Nabi wafat. Anhum daripada mereka ni, Nabi dengan anak bini dia, dengan keluarga dia, dengan segala sahabat. Anhum daripada mereka syai'un sesuatu berkat aku ni. Minta berkat dengan dia mana ni, kufur sama taala. Anhum syai'un lillah, kerana Allah buat ni. Saya nak zina ni kerana Tuhan. Sah tak? Zina semacam hukumnya dia penuh kufur ni. Tapi setan dia ajar
dia kata lillahi ta'ala, bupa dia berbuat dosa. Maka kita mau lillah kan, ikhlas kan. Al-Fatihah. Jadi bunyi Fatihah kata lah Fatihah ke Nabi. Ikutlah Nabi nak bagi lagu mana ni? Nabi ambil semua Fatihah ni ke, nak pergi ke bini, buat ni, kita tertua, semua ni nak kerja. Sahabat-sahabat dia ikut Nabi. Bisa ya. Sedangkan Nabi-Nabi ni, kalau kita mengajar ni, Nabi boleh pahala juga dah. Kita semaya tadi Nabi boleh pahala. Kita baca wirid Nabi. Pasal dia je mengajar. Ya kita bunyinya semua sekali tu bisa ya kita. Enggak tujuan yang tolonglah sain ni boleh permohonan kita ni nak rujuk nak buat rayu ke Tuhan supaya tahlil ni walaupun tak ada tapi kita nak suruh recommendation lah. Segitulah. Betul lah tak ada dalam undang-undang tapi nak minta sain tu okey lah. Itu ni. Tak sekolah dulu. Al-Fatihah tu. Dengan bui Fatihah usah ke dia betul. Tapi naknya, nak ni. Walaupun Nabi tak buat, walaupun sahabat tak buat. Ni lah tawasul dipanggil. Tak baca lagi tu ada belakang tempat lain pula. Waktu bida'ah. Bida'ah tu reka agama pula waktu. Ni yang paling lepas ni kumpul sama setah lah. Saya baca hal ni di majlis agama. Hanya ada sekali. Tak terjawab saya. Apa Ustaz beritahu dia kepada orang sesak ngajar dalam masjid. Dia kata mana sesak? Tu buat boleh tu. Tu buat talian mati seh tu. Sehinggalah saya ambil Quran atas meja dia tunjuk dia. Ni dah ke mana ayat Quran. Ni dah ke. Dia tengok terjemah. Lepas tu minta jumpa pula. Ustaz yang kewan juga kamu apa? Kita panggil dengan malas dia. Tak angkat telefon baru kita. Awak okey kawan. Lagi kita kena royak lah. Inilah tawasulnya. Dan setiap tawasul yang manusia buat ni, seko jin tu hawi. Wa utus seperti dia utus nabi nak pula. Inna arsalna alaihi aku utus ke kata mereka tu saya ti seta-seta. Utus, Tuhan utus. Ada ayat lain, aku beri kuasa untuk seta-seta ni supon kuasa. Pada seta-seta ni untuk menghasut orang-orang ni. Oh, buku tanda tu mula apa tu? Mula pun mula apa dia kok? Wiring-wiring pun mula apa dia kok? Dan tawasul ni adalah Kristian. Kita kata Kristian tu orang Kristian itu kufur karena dia buat perantara air dengan Nabi Isa. Kita bukan perantara Nabi Isa ni Nabi, sahabat, bini yang berapa semua sekali. Kita ni bawa semua. Oh, baik. Oh, semua tu. Oh, tu mana dia? Semua sekali. Semua hak belajar Nabi itu semua sekali. Kita nak rekomendasi. Maksud saya surat ni permohonan. Ashabi, segala sahabat. Jadi hak bid'ahnya duduk sini. Hak bid'ahnya ialah dikata pahala tu boleh hantar, tu bid'ah. Buat tu dengan percaya bahawasanya boleh hantar kerana sudah saing ni kan. Sudah dapat berkat daripada Nabi ni. Tu syirik. Jadi lapas tu syirik dah. Percaya tu jadi pula. Allah, lagu mana ni? Saya senantiasa tanya mana belajar dah ni. Tangga umur siapa tak buat? Mereka lelaninya boleh katanya tangga ahli sunnah wal jamaah. Allah buat semua. Saya mula syekh gua ni. Bila saya mari lah. Tu tadi memang gitu. Lepas awak sampai kelas tu, kau kita. Ustaz-ustaz tu nak turun macam berjumpa yang berapa siapa kita nak kita tak 20 kali ni. Selak dia. Kalau tak jumpa tu dia dekat dia lagi tu. Dia. Kita pun ni syirik juga tu. Ambil berkat kita, syirik juga serupa ya. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk. Surah Tabah. Baca juga surah Tabah.
Maha berkat Allah Ta'ala tu di tangannya semua kekuasaan. Semua kuasa yang mana ada atas muka bumi ni, di langit ke mana tu kuasa tu milik dia. Maka maha berkat Tuhan. Jadi berkat ni milik Tuhan saja. Dia tidak sak kontrak ke Nabi kita atau kepada siapa-siapa. Tak ada. Ini bagi dia, Muhammad bagilah. Nabi berkata ke saudara Ali, ni dah awak Nabi lagi, buku lagi, sahabat lagi, dia dah boleh 200 berkat bagi awak. Tak ada satu lafaz hadis yang kata gitu. Ini adalah kekufuran yang merepot meluah bumi kita. Ya. Dah baca, lafaz tu syirik ya. Lafaz tu syirik. Lepas tu baca tu kan, pergi segera boleh hantar je kata. Tu rekod pula, jadi juga. Gitu dah. Tapi tiba lain. Tapi kesimpulannya lupa ya. Ni sakit buah pinggang. Ni ulung ke. Mati dua-dua ni. Kau ada betul kita. Mati dua-dua orang. Sekarang amalannya doa saja. Jadi lelah ni diajar oleh syaitan, dibisik-bisik oleh syaitan ni menyebabkan kita sudah tak percaya kepada doa. Di mana Tuhan kata doa lah siapa-siapa doa ibu bapa, siapa-siapa tidak berdoa kepada kedua ibu bapa dia, dicelah dia tu anak derhaka. Dan anak derhaka tempat dia neraka. Tanggungjawab doa ni sehinggalah orang tu mati. Jadi kitanya dibisik-bisik oleh syaitan ni. Jadi dibisik oleh syaitan manusia pula selagi. Syaitan ya jin, ya sifat syaitan tu selagi syaitan manusia. Dua-dua ni kafir. Sebabkan kita sudah tak percaya kepada doa yang akan memaafkan dosa. Very simple agama ya dah. Simple ya agama. Masuk neraka ni sabit ke dia? Sabit dosa. Masuk surga? Sabit ibadah lah. Pahala, iman dan lain-lain lah. Kerana rahmat Tuhan. Kerana janji dia baca gini boleh gini, baca gini boleh gini. Janji dia. Jadi masuk neraka ni sabit dosa sekali. Masuk neraka sabit dosa. Jadi lelah ni si mati dia ada pahala, dia ada juga dosa. Jadi kita minta ampun dosa dia ya kan? Maka ada Nabi yang lain kata sekiranya amal ibadat satu orang itu sama berat timbangan. Sama berat timbangan, tetapi ada satu timbangan iaitu dia cabut duri tepi jalan. Letak seraci itu, maka berat pahala tu boleh menyebabkan orang itu masuk surga. Tapi itu ya, tapi duri cabut duri. Maknanya walaupun sama berat, buah satu dia masuk surga. Dari sini satu orang manusia yang hidup dalam bumi dibuat perbicaraan tentang dosa. Amalan yang dia buat nak tahu sah ke tidak berdasar pada hadis. Yang kedua nak tahu ikhlas ke tidak. Yang ketiga berdasar pada iman. Itu nak Mekah. Tapi ibadat tu memang sudah buat dah. Mekah saja yang tak tahu jumlah berapa-berapa itu Tuhan saja yang beri. Adapun kalau kita nak buat lelaninya, kita tiada pahala, di mana atas pahala tu tidak ada dalil. Kecuali lagu ni ada. Bolehnya lagu ni ada. Iaitu katanya seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, mau saya mati. Apa yang patut saya buat? Mana dia minta fatwa daripada Nabi lah ni. Nabi kata kamu ada duit? Ya. Gini. Kamu gali perigi, gali telaga dan infakkan air itu kepada seluruh penduduk Madinah atau siapa-siapa nak mengambil. Dan pahala infak tadi sedekahlah kepada ibu kami. Ada boleh? Mana kita buat sesuatu untuk public usage.
Akibat dia kita atas. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf mati mak dia. Ini dia tak tanya. Ya Rasulullah, ini kebun utama saya molek sekali. Saya nak sedekah kepada agama. Nabi sebagai saksi. Itu ni kebun utama dia, comel sekali. Dan pahalanya saya nak infak kepada mak saya. Nabi kata, mari. Jadi kalau kita sayang ke ibu bapa kita yang mati, harta kita sayang sekali, kita beri kepada agama, pahala tu infak kepada ibu bapa. Boleh. Tapi baca Quran, baca wiri, apa ni tak ada. Selain pada tu adanya, boleh juga kita ganti. Dia tak buat haji. Kita ganti buat haji untuk dia. Ketika kalau dia tak puasa, kita boleh ganti puasa kepada dia. Kita adik-adik ada 10 orang, dia tak puasa 100 hari. Jadi 10 orang sehari puasa. Dia mudah-mudah. 10 orang sehari puasa. 10 hari sore. 10 hari sore. Jadi dah 10 hari adik-adik kan 100 hari. Tak? Mana 10 hari puasa sekaligus belakang tu kan? Beres dah utang. Ataupun bayar fidyah. Dia diajar oleh penunggu kuburnya pula. Fidyah tak semaya ni ada pula ni. Penunggu kuburnya ajar. Sebulan ni saya 3,000 bayar. Allah kaya lah perempuan. Perempuan tu ke tanah sekeliling tu tanah tu buru belakang. Kepitik kan orang mari mandi kereta boleh pitik. Orang bayar fidyah tak semaya. Boleh pitik. Semaya kapit, semaya teman. Kena bayar belakang ni. Semaya teman. Orang mati tu kan. Dia sunyi, dia dalam kubur, kita semaya teman. Tak dia. Tapi dia buat, masuk buru dia buat kan. Berapa tu dulu? Bersitulah, tak ada yang budak-budak lah. Ya, masuk dulu sekali berapa? Sekali tu 300. Dia tak bayar. Anak buah. Dia bayar. Jadi mengatik. Mengatik sama telah dah hatunya. Mengatik tak kubur tu peri tu masa nak buka balik lepas pada ni. Masa mengatik tak kubur tu peri. Masa nane tu. Baca talqin tu, tak bayar. Dalam mengatik orang Mekah apa. Lepas tu mengatik orang yang Mekah ke apa tu kan. Itu masuk baca doa Mekah apa. Semua bayar lah pada lari. Kita buat orang buat masjid, kita beli share masjid lah kita kata. Infak tu waktu. Setiap kali kita nak sedekah tu, kita niat infak kepada ibu bapa lalu. Lepas tu tuai hak infak rugi daripada infak. Berganda masa kita sedekah pula. Sedekah atas sedekah. Apa? Tak nak kira dah lah tu. Kita sedekah tu boleh pahala dah. Lepas tu kita sedekah, pahala kita tu pula ke ibu bapa kita tu pula, sedekah boleh pahala lain pula. Ni hak accumulating ni hak kita tak buat. Dia lah hasil wasinya. Dia payah sekali nak bayar. Tersilah tak ada orang mari lepas pada mati kan. Tu payah kita nak bayar, payah nak. Hujah tu payah gitu. Kesih keluarga tak mari belakang kan. Mengatik. Tu ya. Saya mau saya mati. Saya tak baca petihah lagi ke dia. Tapi saya dah set. Imam semaya jenazah dia. Dan semaya jenazah ni ialah kita laksana tanggungjawab. Laksana panggil apa dia. Berbuat baik kedua ibu bapa. Berbuat baik. Kalau siapa dia anak yang semaya kepada ibu bapa dia, bermakna dia sudah buat baik ke ibu bapa dia. Selagi jadi puasa haji, lepas tu utang dia nak kena bayar. Yang tiga janji dia.
Ni tak cara laka ni, janji dengan dia. Janji kau tu, janji kau ni. Waktu kita tolong tunai ke janji dia. Itu kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Seterusnya, ibu bapa kita ni dia baik dengan siapa? Dia baik dengan siapa? Anak-anak dia manusia, saya dia manusia. Maka kita pergi ziarah ke saya dia sana, pahalanya seperti mana kita buat baik kepada ibu bapa. Nak buat adil lah, banyak benar, pahala yang boleh. Banyak benar. Jadi setiap kali kita bersedekah, kita beri kan? Sedekah. Pahala beri ke saya, beri ke anak saya gitu. Saya setiap kali mengajar, saya baca doa, ibu bapa, anak-anak saya, anak otak anak lagi, 7 otak anak lagi. Guru saya, awak semua, keluarga awak, baca doa wakil. Mula-mula mengajar. Jadi, balik pada kita-kitanya ialah mereka ni kok mana buat bid'ah, dia panggil dusta ke Tuhan. Waktu dusta panggil. Siap buku saya buat ni letih lah apa-apa tu nak jawab. Masa saya waktu ambil semua ayat-ayat berkenaan dengan yukadzibu. Kazaba di ayat ini, kazab ni, berdusta ni, semua ayat dusta, ayat perkara ayat sebelum dengan ayat selepas. Ada hujah tu yang mari yang sebelum ataupun ada hujah. Ayat tu hujahnya di bawah. Semua saya bawa. Berpuluh-puluh ayat. Merujuk kepada perkara yang satu, nak ayat kata ni mustahakna. Baik. Wa ma adraka ma sijjin. Dan apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tahu apa itu sijjin? Sijjin yaitu kitabun marhum, yaitu suatu kitab yang siap tertulis amal-amal ibadat, amal-amal molek atau buruk satu orang. Sini kita sijjin, oleh kerana sijjin amal-amal buruk yang manusia buat. Dia duduknya dekat dengan ruh dia duduk di sijjin ini juga. Wailun, ini zajrun, iaitu ayat ancaman. Wailun yauma idzin, dan celaka besarlah pada hari itu lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat ni rujuk kepada orang bid'ah ni. Bid'ahnya gini. Kita kata Tuhan nak beri pahala, sedangkan habis tak ada. Misalnya kita kata kita baca selepas iqamah. Lepas qamah tu dengan takbir tu imam. Dalam hadisnya tak ada siapa boleh baca berapa. Tak ada. Dalam hadis. Dan tak ada doa situ. Jadi kitanya baca doa. Doa tu pula doa asal. Sedangkan benda tu selepas iqamah. Iqamah maknanya mula semaya. Iqamah maknanya mula semaya. Bila mula semaya, maka tak boleh kecek. Maka tidak ada siapa-siapa yang boleh kata silakan masuk sah. Selain pada tu imam solat. Imam solat yang boleh kata betul sah, masuk sah, apa semua. Dia solat. Orang lain kata tu tidak masalah juga. Sahabat Nabi nama Ibnu Umar. Ilmu anak, ilmu abah ada tidak ilmu maksud. Sana Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas, tatkala dia tua. Kalau dia tua, matanya hampir buta dah maksudnya. Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas masa Nabi wafat ni dia umur dalam 20 tahun. Umur dia dalam 20 tahun. Dan dia mati ni tua, mati pula. Mati dalam 1 tahun. Dan suatu hari dia bermusafir singgah ke suatu masjid. Dipimpin oleh anak murid dia masuk ke masjid.
semaya zuhur ataupun asar. Lalu muazzin baca iqamah. Dia pun bangun. Nak semaya bangun. Muazzin itu kata Bilal, Bilal kata rapat sah, masuk sah, rapat sah. Maka Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas katakan murid dia, keluarkan aku daripada masjid ni, aku tak nak semaya bersama dengan ahli bidah. Allah. Tak semaya dah. Sahabat Nabi kata gitu tu, dia tak semaya dah situ. Kat kita ni, qul huwallahnya, auzubillahnya, quliyahnya, ayat kursinya, 30-nya, mengucap pada sebelum akad takbir tu. Dia tak ada lafaz tu. Dan semua ni dengan satu andaya bahawasanya buat molek ni tak kira Tuhan tak buat kira. Tu dah kau. Kalau kita baca ayat Quran, tak kira Tuhan tak buat kira. Betul lah, tak ada hadis, tapi kita baca ayat Quran, macam juga kita benda ni Tuhan yang menentukan syariat. Bukan Nabi yang menentukan syariat. Tuhan yang menentukan syariat. Nabi hanya menyampai ya. Jadi orang yang berdustanya ialah orang kata Tuhan nak beri pahala. Termasuklah juga awak tahlil. Oh, saya tobat mai ni dulu ni saya seh Tok saya mati ni 40 hari tu saya belakang. Saya saudara. Mari orang kita undang tok email mari. Apa tak? Ya, tak ada kita. Tok saya ni. Ayah saya tu benar, ayah saya ni malam mati dia. Memang 500 orang mai ngati. Bapa duduk tangga. Lepas 40 hari, saya dengan adik-beradik ni kena pecah. Ni beradik kena pecah. 3 orang duduk dengan cik saya, mak saya. 3 orang lagi duduk dengan sepupu. Mentak. Pasal sesok barat. Mana harta dia buat untuk makan tu ambil daripada harta saya. Maka saya kata ke adik-beradik ni, bila pada cik saya mati. Kata kita halal lah kecil kita ni kerana dia jahil tak tahu dia makan harta kita. Saya hak tua umur 11. Saya hak tua sekali umur 11 tahun. Mana saya sendiri dia anak yatim. Adik-beradik tu harta ni dia ambil semua siapa lepas 100 hari dia nak jual bubur cik saya. Bubur tahu. Lepas tu nyoting jadi batik. Batik. Kok. Video remote lah. Ayah dia. Ambil saya. Saya dia ambil saya. Lepas tu hijrah. Ke Mekah Baru kerana jual nasi tu. Bena semula hidup. Anak 3 orang. Anak ni tu bagi 2. Ini akibat. Daripada amalan bid'ah yang dibuat. Ayah saya ni bukan 40 hari, 100 hari. 100. Working haji je, hari paling mau kata baru. Satu asli pun haji. Dengan segala S2 ke. Oh, satu tak main. Dah kita kata baru. Ingat hot tu kan, Apa yang buat, siapa dia buat amal lega ni? Orang Buddha. Awak tanyalah siapa-siapa orang Buddha. Dia ada makan 7 hari. Where? Oh, tanya where lah orang Tino dia, orang Buddha asal. Where? Mati tu bini dia. Baca pun mari. Baca talqin terus. Kita baca talqin kubur, dia baca talqin kubur. 3 hari baca. Oh, duduk dekat sini sikit pun dah dengar. Kita tak ada kubur. Dan talqin dia buat tu ajar. Ni.
Tak kena tanya orang kafir lah. Ada dia. Lepas tu 7 hari. Lepas tu 49 hari. Dia tidak 40, 49 hari. Lepas tu 100 hari. Lepas tu setahun. Dia ada birthday pula. Ada birthday si mati. Dia ada hari kematian. Mati pula lagi. Lah ni ada saya buat tu dia lagi. Ambil Mother's Day. Buku-buku. Belum. La ilaha illallah. Orang Kristian tak buat. Kain kuning. Oh, kayak kuning pun lah kata Indonesia. Saya kalau cerita hari ni kan, di Perak ni pula dia hari tanah batu nisan. Ada hari 100. Tengok. Jadi hari mula-mula ni tanah kayu lah. Kayu ke bulu ke apa tak kira lah. Tapi hari tanah batu nisan tu dia ada istiadat pun tu. Allah, ada Hindu Buddha pun. Jadi mengislamkan ada orang kafir. Saya kita lah, sama ada Islam. Orang apa? Tentera Islam mengasimilasi kan? Ada besar orang kafir. Saya rasa salah tu tidak gitu. Tidak gitu. Jangan kita sambung Nabi Pak. Tapi disuruh itu dibagian. Wailu yauma idzin celaka salah pada hari itu lil mukadzibi. Apa saya kayak gini nih? Saya nak habis dalam ngajar ni. Surah juz Quran ni 30 juz ni aja dah ni. Jadi kalau siapa-siapa mari kerja ni, sakit telinga sudah. Orang lain dengar belakang dah ni. Mari last chapter kan maksud dia dah. Apa Heru nak bunuh ni? Kau ada? Heru nak tolong apa? Heru ini. Wanda kita nak mari. Nak kuda apa? Gitu. Jadi lil mukadzibin orang-orang yang mendusta kan. Dua kali dusta ni. Pertama sekali dia tolak ayat-ayat tauhid, yang kedua atau dua-dua atau dia buat reka bid'ah. Bid'ah maknanya dia berkata Tuhan nak wipala, tu bid'ah. Dan jika kata Tuhan nak wipala, hadis tak ada, itu dipanggil dusta. Alladzi yukadzibu biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendusta, yaitu tidak beriman, tidak menolak tentang hari akhirat. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendusta kepada akhirat itu illa, tidak lain tidak bukan kullu mu'tadin, setiap mereka tu melampaui batas dari segi akidah syirik ke Tuhan. Akidah dia tu syirik ke Tuhan. Akidah dia azim, buat dosa banyak pula soal. Yudillu bihi katsira, ayat surah Baqarah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran itu telah menyesatkan ramai manusia. Karena dia pergi baca saja, kerana ustaz kita tafsir itu, dia tak mengaji, dia pergi tafsir. Menyebabkan dia sesat, dan murid sesat. Yudillu bihi katsira. Dengan Quran itu telah menyesatkan ramai manusia. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan Quran itu boleh beri hidayah kepada ramai manusia. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah satu orang itu sesat illal fasiqun, tidaklah dia sesat dengan Quran itu kerana dia fasik dah. Mana dia orang yang buat dosa banyak. Jadi tidaklah mereka mendusta, wa ma yukadzibu bihi, tidaklah mereka mendusta kepada hari akhirat itu illa, tidak lain tidak bukan kullu, setiap mereka itu mu'tadin, melampaui batas dari segi akidah. Azim, banyak dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibaca ke atas mereka itu ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tauhid, qala asatirul awwalin, mereka kata ini tidak tahu, tidak bukan dongeng-dongeng orang dulu kala. Di Taman Negara ini saya baca ayat kata Quran kan dia kata kita.
kata, warna awak ni. Orang kaya saja begitu. Warna awak kata Quran kita Nabi. Kita dulu kala. Kita dulu kala tu cerita tu nak rayak, Tuhan nak rayak contoh orang kafir terpukul lawan Nabi. Orang yang ikut Nabi lagu mana, Nabi buat lagu mana, dengan orang kafir buat lagu mana. Iaitu cerita dia tu untuk kita kenal Tuhan. Liyuthabbitu fu'adak, supaya dengan cerita-cerita itu boleh meneguhkan iman kamu, hati-hati kamu. Kalla, janganlah begitu. Tidaklah begitu saja mereka terpukul. Tidaklah sebab hal ini saja. Yang pertama sebab akidah rusak, yang kedua dosa banyak, yang ketiga ayat Quran tolak. Jadi yang keempat ni Tuhan kata kalla, tidak sekali-kali gitu. Malah mereka kufur tu ada banyak lagi. Barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ke atas hati-hati mereka tu ada suatu jenis tutupan atas hati-hati mereka. Ma kanu terhadap amalan syirik kufur yang mereka telah buat. Dulu di dunia. Ma kanu tu amalan yang mereka dulu buat. Baik. Dalam Quran ni sentiasa dia kata makanu ya'malu, makanu yaksibu, makanu ya'alu. Apa yang mereka dulu lakukan, apa mereka dulu kerjakan, apa mereka dulu lakukan. Maknanya sini, apa saja dosa yang buat, pahala yang ada, atas orang tu buat yang buat kira. Bermakna tidak ada hujah daripada Quran yang mengatakan pahala kirimnya boleh. Pahala rohani, iaitu baca wirid itu. Kecuali pahala sedekah. Sedekah boleh. Pahala bersedekah boleh. Kalla, tidak sekali-kali. Innahum ar-rabbihim. Tidak sekali-kali mereka tu. Tidak sekali-kali mereka itu innahum, sesungguhnya mereka itu ar-rabbihim, terhadap melihat Tuhan mereka di pada masa seksa. Yauma idzin, pada hari itu lamahjubun, maka malah mereka pada hari itu diberi hijab buat selama-lama. Hijab tak boleh tengok Tuhan sama bila-bila. Kecek tu boleh hati hijab. Ada neraka ni boleh nanya dengan Tuhan ni setakat 7 soalan. 7 doa ialah boleh. Orang ahli neraka untuk berdoa dengan Tuhan ni, wakil dengan Tuhan ni 7 kali ya. Dibuka sekat 7 kali. Lepas 7 Tuhan kata, berhenti kamu berkata-kata dengan aku walaupun dalam hati. Hati pun tak boleh royak Tuhan kau dalam hati pun tak boleh. Maka dia tak berani nak royak kerana Tuhan berkata dia. Taklah kau. Innahum, thumma innahum. Kemudian sesungguhnya mereka itu lasalul jahim, akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan pada mereka, hadzal ladzi, ini dia perkara yang kamu terhadap ajakan tauhid. Terhadap ajakan tauhid dulu di dunia, yukadzibu, kamu menolak. Kalla, tidak sekali-kali. Inna kitab al-abrar lafi illijin. Tidak sekali seperti mereka itu, bahwasanya kitab amal orang-orang yang baik lafi illijin, duduk di illijin. Ruh dia duduk di illijin, kitab dia duduk di illijin. Illijinnya ialah langit ketujuh atas. Langit ketujuh di atas. Jadi, maknanya kalau baca talqin, baca katak lah.
Tak payah duduk mana, duduk pandai boleh duduk masjid, boleh belakang, tak ada kata. Keda je lah. Pasal roh duduk atas. Roh orang yang nak masuk neraka duduk bawah. Roh orang yang masuk neraka duduk bawah. Jadi, walaupun ajaran itu tak ada, tapi nampak kebodohan itu bila dia buat. Wama adraka ma illiyun. Tidakkah kamu tahu apa itu illiyun? Yaitu illiyun ialah kitabun marfum, yaitu sebuah kitab yang tertera amalan-amalan ahli surga. Yashhaduhu al-muqarrabun. Senantiasa disaksi oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Tuhan. Jadi malaikat-malaikat yang dekat dengan Tuhan ni, malaikat muqarrabun, malaikat besar, malaikat besar juga ini kaya Israfil, Israfil apa semua tu. Dengan sampai malaikat yang dokong arah tu, semua tu menyaksi mereka ni kitab dia ni. Innal abrara lafi jahim, lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu duduk dalam penuh kenikmatan. Alal araik, di atas singgah sana surga, yang guru sedang sambil memerhati, sambil melihat Tuhan dia, sambil melihat siapa orang ahli surga ada boleh tengok Tuhan ni pagi pada sekali-sekali pada, seminggu sekali pada, bulan sekali pada. Tengok Tuhan. Lain pada itu, yang guru juga mana dia sambil melihat segala keajaiban surga. Ta'rifu fi wujuhihim. Kamu dapat kenal pada wajah-wajah mereka. Yaitu nadratan na'im. Yaitu di muka-muka mereka ialah suatu kepuasan terhadap nikmat yang penuh sempurna. Kita tengok di muka dia. Ini juga rujuk pada orang yang beriman di dunia. Di dunia memang orang yang beriman ni dia hati tak selamat. Hati tak selamat. Dia ada nur di wajah dia ada nur. Alal arai yasqawna namir rahiq. Mereka akan diberi minum daripada arak. Daripada arak makhtum, arak yang jenis murni, yang tak ada keladak. Dia siap dicok, disil. Siap disil. Silnya ialah kita muhu misk. Iaitu tutupan ya, pada cok tu ada dibuat daripada misk, iaitu daripada kasturi. Ainan wa fi zalika, sesungguhnya dan pada yang demikian itu falyatana fasil mutanafisun, maka hendaklah perlu, kerana pada yang demikian keadaan syurga itu, maka hendaklah berlomba siapa-siapa yang ingin berlomba untuk dapat bahagia di akhirat. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran arak tadi daripada jenis tasnim. Tasnim itu apa pula? Ainan, iaitu tasnim itu ialah sejenis mata air. Yashrabu bihal muqarrabun, yang dapat meminum air tasnim tadi, al-muqarrabun, orang yang didekatkan. Orang yang didekatkan ialah orang mula-mula sekali beriman, orang lain tak silakan. Misalnya dalam Kelantan ni, orang mula-mula sekali nak ke akidah tauhid, nak ke belajar tafsir, nak ke mengaji hadis ni, nak ke ikut sunnah ni. Dalam ramah-ramah tafsir tu, siapa-siapa yang mula-mula tu dia panggil muqarrab. Orang yang dulu daripada orang dulu.
Ulaikal muqarrabun. Mereka sifat itu ialah orang muqarrabun. Iaitu orang yang dulu daripada dulu surah Waqiah. Surah Al-Waqiah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa pula. Kanu mereka dulu di dunia itu minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhaku senantiasa mengejek-ngejek orang beriman. Wa idza marru bihim, apabila mereka lalu dekat dengan orang beriman itu, yataghamazun, mereka mengejek-ngejek dengan muka dan mulut-mulut dan tangan-tangan mereka. Tanya-tanya, jeling-jeling dengan muka-muka, mulut-mulut. Dan Allah. Acak kali ni kita ni dah. Acak kali. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka kembali pada puak-puak dia tu, keluarga tu, puak-puak dia tu, fakihin, dengan gembira, dengan sombong, dengan keadaan sombong dia, kerana dia dapat mengejek-ngejek orang beriman, dengan keadaan sombong dia tu, dan dizahirkan sombong tu dengan dia gembira. Dia suka buat ngaji kau orang beriman, Bahagia. Wa idza ra'awhum, dan apabila kamu melihat, apabila orang beriman melihat mereka, qalu, mereka kata, innaha ila dallun, sesungguhnya mereka ini yang ikut sunnah ni orang-orang sesat. Mari dah orang sesat, mari dah. Wahabilah, bapalah dia, sedar-sedar dah. Wama ursilu alaihim hafidhain, dan tidaklah kami utuskan ke atas mereka itu untuk menjaga orang-orang beriman. Baik, dua ayat lagi. Fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari akhirat tu, orang-orang yang beriman itu, minal kufar, terhadap orang-orang yang kafir itu, yadhaku, mereka pula tertawa ke orang kafir. Termasuklah dia tertawa kepada mana orang kufur. Kalau adik-adik dia kufur, buat nyanyi ke adik-adik dia, maka di akhirat kelak orang beriman itu akan tertawakan kepada orang-orang yang maksudnya walaupun ibu bapa dia, walaupun adik-adik dia, anak dia, pasal dia cabut perasaan kasih sayang terhadap orang yang masuk alal araik, mereka duduk atas singgah sana yang guru sambil memerhati dari orang kufar ni, dan sambil memerhati keadaan keindahan di surga. Hal tuwibal kufar, sesungguhnya telah diberi balasan ganjaran kepada orang kafir itu, makanu terhadap apa saja amalan syirik dan bid'ah yaf'alun, yang mereka dulu lakukan di dunia saja. Orang lain buat tak kira, tak dia buat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah